Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan dikasihi saudara Syahrul Nizam, COT Ikhtisas, semua rakan-rakan POD yang saya kasih dan saya sayangi, sahabat-sahabat AD, sahabat-sahabat EP, keluarga yang tersayang, warga UABP dan Sungai Petani, khasnya my partner Tuan Haji Arsalan, semoga terus mantap dan sihat. Dan juga tidak ketinggalan yang saya santuni sahabat-sahabat dari pihak pengurusan Takaful Ikhlas, rakan-rakan GAM, dan sahabat taulan yang turut sama pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tajuk yang diberi kepada saya tu ialah $1 million income mindset. Berat tu. Tapi insyaAllah dan topik yang akan saya kongsikan ini ialah ada 4 topik saja. Yang ini sebelum saya menyertai industri takaful dan penglibatan di dalam industri ini selama hampir lebih kurang dalam 20 lebih tahun saya menyertainya. Dan juga adalah beberapa pencapaian yang amat sedikit. Dan seterusnya, mengapa, why saya join Ikhtisas. So nantikanlah, ada 4 topik ni, insyaAllah saya akan kupas satu persatu. Terlebih dahulu saya minta mukadimah saya lah sebagai pembuka pantun. Pembukanya saya minta pantun. Pantunnya yang berbunyi ialah buah cempedak di luar pagar, masak sebiji di atas peti. Orang lama baru nak belajar, bila dah bercakap ni kadang-kadang susah nak berhenti. Okay, pantun kedua, pusing gasing tangan kidal tali pendek putus sejengkal, kalau untung bercampur modal itu tanda berniaganya tak kekal. Dan buai laju-laju sampai pokok nangka, bila niaga maju zakat sedekah jangan dilupa. Kota bukan sebarang kota, kota tembok penghalang hajat. Niaga bukan sebarang niaga, niaga menuju ke jalan jihad. Itulah pembuka mukadimah yang saya nak buka pada malam ini kepada semua rakan-rakan saya, sahabat-sahabat andai saya, pendengar-pendengar yang ada di Zoom ini dan juga mungkin ada di YouTube. Saya mulakan dengan saya punya cerita lah sebelum saya join ini, and kisah, saya nak sebut kisah jugalah, kisah semasa remaja saya. 18 tahun usia saya dah menggalas ataupun memimpin keluarga saya, kerana pada ketika usia yang sedemikian saya telah ditinggalkan oleh orang kesayangan saya, iaitu bapa saya yang telah meninggal dunia. Dan pada ketika itu memanglah gelap dunia ni, dan saya mulalah mengambil alih tugas itu, tugas sebagai seorang ketua keluarga, dan saya menjaga ibu saya, menjaga kakak saya dan adik-adik, dan juga anak-anak saudara, hinggalah saya berumah tangga. Pada ketika itu memanglah kehidupannya sangat sukar. Sukarnya ialah dengan keluarga yang agak besar. Jadi bekerja saya pun tidaklah menjadi pekerjaan ataupun mempunyai pekerjaan yang baik. Kerana 18 tahun dah kena tinggal orang tua. Lepas tu take over family, dan saya bekerja bermula dengan
bekerja di sebuah kilang. Dengan bermulanya saya kerja tu sebagai operator saja. Tetapi akhirnya selama 10 tahun saya bekerja, saya berada dekat menjadi head department dekat satu bermulanya dengan syarikat Jepun, dan selepas tu saya dilamar oleh syarikat internal untuk dijadikan saya head kerana ada di atas pengalaman saya. Dan masa tu tak enjoy lah. Kerja pun tak enjoy, gaji pun tak best. Lepas tu saya pun nak besarkan family saya, nak jaga mak saya. Duit tak cukup, selalu tak cukup duit. Jadi saya selalu berdoa pada Allah SWT, keluarkanlah, ya Allah Tuhan aku dah tak nak duduk sini lagi, aku nak cari kerja lain lah kan. Dan akhirnya itulah saya diberi peluang join dekat industri ini. Yang mana industri ini sebenarnya saya tak suka pun. Saya sangat benci dengan industri ini pada awalnya. Dan bermulalah pada 1996 saya join sebagai part-time dekat sebuah syarikat, iaitu Talasco Insurance. Masa tu tak tahu konvensional ke tak kaful, tak ada. Yang tak ada cerita pun. Yang penting kata syarikat ni syarikat Melayu. Okey. Saya pun buat kerja apa yang telah diarahkan oleh ketua saya. Buat je apa kerja yang disuruh dan tak ada banyak soal. Akhirnya saya 1998, 1999, 2000 tu saya top lah. Top agent MDC $2 Million Club. Dan juga saya dapatlah nombor satu dalam masa tu dekat Talasco. Masa tu kehidupan dah agak berubah lah. Dah berubah. Lepas tu pada 2001 saya bina saya punya tim. Lepas tu 2005 saya masuk bagi TISB. 2007, 2008 saya dapat top agency manager. 2008, 2009 top production dengan FYC 1.5 juta. Sekaligus saya pergi duduk sebagai group agency manager pada 1 Mei 2010. 2012 Million Ringgit Agency. 2016, 2018 President Club. Lepas tu 1 April 2019 saya join Itisas sebagai ahli lembaga pengarah. Ini gambar-gambar yang sebelum menyertai industri takaful itulah. Next Errol, keadaannya memang kita tengoklah apa yang kita ada tu, itu motor saya tu motor yang asal saya join industri insurance. Motor tu sekarang dah kilat dah, saya masih bela lagi. Dan tengah tu masa remaja, dan yang kanan tu gambar sebagai seorang suami. Itu pada supervisor. Next, lepas tu part time. Itu first kenderaan saya dekat Yishun, Chariot Aura. Ni kerana saya suka Chariot abang saya. Nak pinjam tak bagi. Jadi saya ada iltizam yang kuat untuk saya. Dan akhirnya saya dapat. Okey, 1998, 99, 2000 ni top agent lah. Tu Datuk Johari Ghani. Tu dulu CEO saya. Sebelah tu dah arwah Kapten Rafi. Kan dah berubah kan. Pada ketika waktu saya bekerja dan berada dekat industri, wajah pun boleh berubah. Bukannya duit saja yang boleh berubah, tuan-tuan. Wajah kita pun boleh berubah. Lepas tu 2001 saya bina lah tim saya. Saya MRA tu capai MRA tak ramai je. Lebih kurang dalam 17, 18, 20 orang semua gitu.
Tapi yang hardcore dia dalam 15 orang je. Ni gambar saya cipta sejarah. Next dulu. Next gambar tu cipta sejarah ni. Ni saya berentap ni. Pada ketika itu ranking-ranking yang sekarang ni semua berada jadi partner geng saya. Saya dengan Datin Sheila, dengan YB Baziha, dengan siapa lagi? Tok Pemulu kita, Tuan Hadi Jeffrey. Itu memang berentap tu. Berentap gila punya. Kan? Tapi berentap yang cara sihat lah. Sebab itu pada zaman-zaman saya, kalau sekarang ni, agency manager lah ya. Masa tu kita unit manager. Unit manager tu kita punya sale tak ada tuan-tuan. Ratus ribu ni tak ada. Semua main juta je. 1.2, 1 juta, 1.3 juta macam itu. Nak naik pergi pada group agency manager. Tu tak tahulah kenapa boleh macam itu kan. Kerana semangat kita pada ketika itu kuat. Dan semangat kerja kita pun pada ketika itu sangat kuat. Yang kita tahu Haji minta tekankan button unmute Ji. okey ke? Okey. Boleh. Alright. Kat mana tadi tu? Dekat semangat tu Ji. Dekat semangat tadi tu. Semangat kuat ketika itu. Jadi kan sebenarnya anak panggil adik yang industri ini kan. Sebenarnya you all jangan takut. Jangan takut. Kerana kalau anda takut nak gagal, kerana itulah yang akan menggagalkan anda. Anda buat aja kan. Yang penting semangat. Dan di samping semangat tadi, apa yang you perlu bekalkan ialah ilmu. Kena banyak belajar ilmu. Banyak belajar terutamanya macam mana cara kita nak buat presentation, macam mana kita nak buat phone call, macam mana. Itu semua ciri-ciri untuk kita berjaya. Kalau dah semangat, ilmunya ada, kan? Dia panggil, biasanya dia panggil kalau nak dapatkan CASH tu, dia mesti ada KASH. Apa dia? KASH tu dia mesti nak ada knowledge pertama. Lepas tu attitude nak kena betul. Bila attitude-nya betul, dia akan datang kepada skill yang bagus. Tak kisahlah skill apa, skill jualan kita, cara kita bercakap. Lepas tu bila dah skillnya bagus, dia akan menjadi satu habit lah, tabiat yang baik. Lepas tu dalam industri ini juga dia boleh merubah apa? Merubah diri kita. Daripada yang tak sempurna kepada sempurna, dan akhirnya bila tabiat itu dia akan jadi lebih sempurna. Seterusnya, ini pencapaian selepas kita dah jadi top lah dekat-dekat company tu. Kita dah jadi GAM, dah jadi Group Agency Manager. Kita pun terpilih lah menjadi trainer. Itu gambar lausa kita orang, Cik Hamidun. Ini kenangan ni saya memang terusik sangat lah. Seronok kan. Ni gambar tu gambar saya, Baziha, Wali Bat kat situ, my partner Asalan, Haji Amran. Ni semua tim-tim saya yang seangkatan yang sekarang pun berada dekat Ikhtisas. Alhamdulillah. Ni foto sesi latihan trainer. Ni sesi kena denda kan. Kena denda tuan-tuan. Buat kerja tak betul, buat latihan tak betul, kena denda. Dendanya bukannya RM5. Sekali denda RM50. Naik. Itu ceritanya kan.
Tapi memang indah lah masa ni. Inilah saya punya pemenang sertifikat saya yang membuktikan saya ada million ringgit agency. So, saya masuklah kepada 1 April tu, beralihlah. 1 hari bulan April 2019, joinlah Takaful, joinlah Ikhtisas Team. Ni kisahnya pun seronok juga ni tuan-tuan. Tapi tak apa. Mengapa saya nak join Ikhtisas tadi? Dia ada peribahasa dia. Peribahasa dia bulat air kerana pembentuk, hebat manusia itu kerana muafakat. So muafakat yang macam mana yang kita cari? Maknanya yang kita cari itu satu tempat tu mesti yang penting kita nak kena ada memiliki satu sistem yang transparan, ada perundangannya, ada strukturnya. Oh, dekat situ tak ada lah Syarul. Saya rasa dekat slide tu tak ada. Saya terbagi salah slide tu. Minta maaf banyak-banyak. Tak apalah, saya just cakap je. Kalau siapa yang nak catat tu catatlah, ya. Syarat belajar ni saya lupa nak cakap. Syarat kita nak belajar dan mendengar ilmu ni, pen mesti ada kat tangan. Buku nak ada dekat atas meja. Jadi apa-apa yang saya lontarkan, saya cakap tu, you kalau sempat tulis, tulislah. Gitu, Jadi bulat air kerana pembentuk hebat manusia itu kerana muafakat. Muafakat yang macam mana? Muafakat ni dia yang memiliki tim yang memiliki kepakaran. Saya lihat Ikhtisas pada ketika itu dia memiliki kepakaran yang saya admire lah. Yang saya suka. Lepas tu yang dapat melakukan sesuatu yakni secara berjamaah sekaligus hasilnya sudah pasti akan mudah berbanding bersendirian. Ni kena ingat tu. Kita buat berjamaah ni kerja, tuan-tuan. Pasti hasilnya luar biasa. Amazing. Berbanding kalau kita buat seorang-seorang ni, memang okey tapi penat. Saya dah buat tu semua dah. Tapi yang pentingnya dekat, kenapa saya join Ikhtisas? Kerana ada jaminan. Jaminan dari mana? Jaminan daripada kita punya syarikat induk yang ini, Takaful Ikhlas Sdn Bhd. Jaminan yang macam mana? Jaminan dalam perundangannya ada. Kan? Jadi bila kita nak join tadi, dengan tim-tim yang ada tu, keyakinan tu makin lama makin membuat-buat. Yang keduanya, macam mana penubuhan Ikhtisas tu bermula? Ini nak cerita sedikit ni. Macam mana ia bermula? Bermulanya penubuhan Ikhtisas ni sebenarnya dengan cetusan idea yang kecil je. Sebahagian gam. Lepas tu apa yang diorang fikir? Diorang fikir ni macam mana nak mewujudkan satu sistem keusahawanan takaful yang mantap. Yang memiliki satu impian, satu matlamat untuk melahirkan siapa? Untuk melahirkan individu-individu yang ada wawasan. Ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Tercetusnya idea itu tadi bukannya main-main. Kan? Yang ada wawasan. Lagi apa? Yang kreatif. Lagi apa? Yang produktif. Lagi apa? Yang profesional. Dan yang penting ialah amanah dan tabligh. Itu yang kita nak didik. Tabligh tu maknanya mengajak dan menyampaikan ilmu kebaikan yang dituntut dalam agama. Kepada siapa? Kepada umat kita lah, umat Islam, ke jalan yang baik. Dan yang penting, kita ni hidup, tuan-tuan, tahu halal haram. Halal haram sekaligus mendapat kebaikan dan mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, tuan-tuan, apakah impian Ikhtisas? You nak tahu juga impian Ikhtisas ni apa? Impiannya yang saya bagi tahu tadi, ia ada satu matlamat, satu impian. Yang pertama, impiannya adalah melahirkan individu yang berwawasan, kreatif, produktif, dan profesional dan amal tabligh. Dan yang keduanya ialah, matlamatnya ialah memastikan bahawa usahawan yang dilahirkan
oleh Ikhtisas boleh menerima bimbingan. Kalau misalnya tak boleh terima bimbingan, macam mana kita nak ajar? Dari siapa? Dari mentor dalam melakukan apa? Gerak kerja secara berpasukan. Ini kita didik tuan-tuan dekat di Ikhtisas. Bagi memastikan apa? Bagi memastikan industri takaful ini terus berkembang dari masa ke semasa. Dengan harapan apa? Industri ini mampulah dilihat dan dipercayai oleh seluruh masyarakat. Tuan-tuan kan faham kan, masyarakat ni kan ambil lekeh je. Dia tengok anak kalau misalnya balik universiti ke apa kan, kerja apa? Kerja takaful. Tak ada kerja lain ke? Ini yang kita nak tekankan dekat Ikhtisas ni tadi. Kita nak buktikan bahawa di Ikhtisas khususnya amnya dekat takaful, dekat industri takaful tadi, dia ada jaminan. Yakni kita boleh memberi jaminan mewarisi legasi. Legasi apa? Legasi kekayaan langsung menghindar daripada mewarisi kemiskinan dan kepapahan. Ini penting, tuan-tuan. Ini semua kita kena war-warkan kepada di luar sana. Kan? Sanggup dia orang bekerja hanya sebab tu kita nak cuba bawa dia orang dan kita nak sampaikan kepada dia orang ni, masyarakat kita yang kita sayangi semua, kan, apa dia dengan minta maaf dekat situ tak ada tulisannya. Saya tadi pun tersilap. Okey, yang keempatnya, apakah visi dan misi Ikhtisas tadi? Visi dan misi Ikhtisas to be number one lah. To be number one dan melahirkan usahawan ni, entrepreneurs dan rakan niaga yang memiliki jati diri yang unggul. Ini penting. Kalau nak jadi hebat, setakat jati diri tak ada, tak payah. You cari kerja lain. Tetapi kalau ingin menjadi hebat, boleh dibentuk, boleh dipupuk, insya-Allah dia akan jadi meletup. Yang kelimanya, bagaimana nak capai visi dan misi ini? Kita tengok. Dekat Ikhtisas jelas. Jadi visinya jelas, misinya jelas, memastikan bahawa Ikhtisas mampu tercapai. Apa? Tercapai, Ikhtisas memiliki 3 pendekatan strateginya. Apa dia strategi dia? Pertama kita panggil My Seat. Nampak tak yang dulu sahabat-sahabat kita, My Seat, My Seat, My Tip, mari. Itu dia. Macam main-main je, tapi ada isi dia. Kalau My Seat tu, dia kata SEED tadi, simple. Dekat Ikhtisas ni nak buat bisnes senang je. Simple, easy, lagi apa? Efektif dan duplicable. Itu yang dipanggil pendekatan. Pendekatan kepada siapa? Pendekatan kepada ni, kita punya partner-partner ni. Dan yang keduanya, my team. Apa dia team tadi? Maksudnya, together. Together, everyone achieve more. Tengok. Itu strategi kita, pendekatan kita. Dan yang terakhirnya pendekatan kita ialah 4M R1. Mari, jadi 4 tu M-A-R. 1, mari. Mari itu bermaksud, sebulan ni, kita nak minimum tuan-tuan, jangan silap faham. Kadang-kadang dilekehkan ni, apa benda bisnes cuma nak 4 niaga. Dengar dulu, 4 ni bermakna 4 kes tu kita didik kita punya rakan niaga kita. 4 didik, 4 closing, 1 buat rekrut. 1 rekrutmen. Dan Ikhtisas juga memperkenalkan satu sistem kepada rakan niaga yang dinamik, yakni BOS. Apa BOS tadi? Business, saya lupa pula BOS tu apa. Ingatkan saya tu? Business Owner Synergy System. Saya saja nak test market. Business Owner Synergy System. Ini milik kita berniaga sendiri ni. Sekaligus bila ada Business Owner Synergy System tadi, apa yang perlu dia jadikan? 7 teras utama. Apa dia 7 teras utama? Dia mesti nak ada pengurusan keuangan. Ini yang saya suka. Pasal dekat situ dah diajar sistem. Nak niaga ni, dekat Ikhtisas ni awal-awal dah niaga sistem.
Keduanya apa? Menyediakan teknologi komunikasi. Ada. You nak tengok dekat iPad, ke nak dekat apa pun dia bagi FOC je. Free. Kan? Tengok dekat ujung jari saja. Yang ketiganya menyediakan modul latihan. Percuma. Kan? Siapa yang bagi latihan-latihan ni? Di samping kita punya tim apa ni? Management yang mengadakan latihan. Samping tu, BOD yang berpengalaman ni volunteer bagi FOC je. Dan kepada kita ada dokumen perundangan, ada kontraknya tuan-tuan. Bukannya suka-suka kita nak sign tu, tak tengok kontrak, tak boleh. Ini bisnes tetap bisnes. Dan yang kelimanya sistem rekrutmen. Ada sistem rekrutmen kita, dan keenamnya ada sistem jualan kita, dan yang ketujuh ada nilai ikhlas. Ini dia. Macam mana cara dekat Ikhtisas nak bawa semua rakan-rakan niaga tu 7 teras utama. Yang keenam, sasaran Ikhtisas ni apa tuan-tuan? Biar dia catat sebenarnya. Kalau nak belajar tu kena catat sebenarnya. Sasaran Ikhtisas ni, yang ini kita ada 2 in 1 lah. 2 in 1. Apa dia? Individu yang nak buat income. Individu ni kita open kepada siapa-siapa pun. Yang penting dia sihat, mentalnya sihat, semua sihat. Keinginan nak berjaya kuat, masuk. Kita akan tunjuk dia. Apa dia? Individu yang ingin memiliki perlindungan takaful. Tanah lah bos, susah lah buat ni. Tak apa. Yang penting kan nak beli. Kau perlu ada takaful. Jadi kalau bila dekat situ kan, kalau dia dah ada insurans, dah ada takaful 5 tahun, 10 tahun, kan? Mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang potensi untuk dijadikan individu yang nak suruh buat income. Okey? Dan yang ketujuhnya, naik pangkat ni senang. Taklah ada birokrasi. Nak naik pangkat nanti bos nak sign. Nanti nak kena 2-3 tahun tunggu. Lepas tu dah lemau, hilang laut. Dekat Ikhtisas tak perlu. Kenapa? Dekat Ikhtisas kau nak buat sampai 1 bulan nak naik pangkat, boleh. Tak ada masalah. 2 bulan, boleh. 3 bulan, boleh. 6 bulan, boleh. Okey semua. Tak ada hal. Setahun, okey. Pangkatnya mudah tuan-tuan. Dan yang paling penting, kerana sentiasa mendapat sokongan berupa material ataupun non-material daripada mentor-mentornya. Kerana apa? Mentor-mentor dekat, saya lupa nak sebut, mentor-mentor di kalangan BOD yang ada dekat takaful, dekat Ikhtisas ni tuan-tuan. Kalau dicampurkan dia punya pengalaman kita kelambik daripada utara sana kan. Tuan Haji Asalan, lepas tu Tuan Haji Zinda, lepas tu jatuh terus pergi Tuan Haji Amran, lepas tu Tuan Haji Samsul Badari, lepas tu Tuan Haji Syahrul, Tuan Haji Husaini. Semuanya dah pergi haji ni tuan-tuan. Tuan Haji Bazia, Tuan Haji Jeffrey, Hajah Sheila. Itu kalau dikumpulkan tuan-tuan, bukannya 100 lebih tahun, 200 tahun. Tapi bukannya itu yang kita nak bagi kepada rakan niaga. Itu sebab dalam kita punya sistem tadi, sistem ni sistem hybrid. Kita menghybridkan ini. Bukannya kita suruh, rakan niaga, tu tengok tu mentor-mentor tu sampai 200 tahun dan kau pun nak ambil 200 tahun. Tengok tuan-tuan. 200 tahun tadi pengalaman yang berbeza-beza untuk drive, untuk bawa tu F1 tadi tu. Kan beza tuan-tuan. Kalau kita nak drive F1 tadi, pengalaman 200 tahun dengan pengalaman 2 tahun, agak-agak mana confident kan nak bagi kalau ada kereta Ferrari? Kan mesti bagi yang lebih pengalaman. Ini beza. Ya. Dan ke-8-nya, yang kesimpulannya, Ikhtisas ni ialah satu corporate punya agensi
leader dan mendapat pengakuan lah, pengiktirafan daripada mana? Daripada kita punya induk kita Takaful Ikhlas Sendirian Berhad. Kenapa? Diakui oleh pihak Takaful kerana memiliki matlamat utama, iaitu tijarah. Lepas tu ikhtisas, ikhlas, tijarah. Betul tak? Ikhlas, tijarah, sinergi, associate PLT. Tijarah ni kalau dalam bahasa Arabnya boleh dimaksudkan iaitu seorang individu yang dapat memimpin syarikatnya sendiri. Bukannya individu yang menempel untuk memimpin syarikatnya. Dia kena belajar. Contohnya, saya nak belajar memimpin syarikat saya, kena cari hampir berapa tahun ni? Lebih 12 tahun tu. Lama. Dulu. 12-13 tahun barulah nak belajar nak memimpin syarikat. Sekarang ni, duplikasi ni, saya cakap anak saya baru berapa tahun aja. Tetapi dia dah boleh mengalahkan saya. Mengalahkan tu maksudnya apa? Idea dia tu dah dia kan. Dia pergi send wajah dia dekat Facebook lah, dekat mana book semua ada kan. Lepas tu saya tengok tiba, saya pun tak tahu. Ada SNG group lah. Wah, saya cakap. Tapi taklah cakap depan dia. Dia cakap depan dia besar kepala pula kan. Tapi itu hakikatnya. Kan? Individu yang dapat memimpin syarikatnya sendiri dan mempunyai minda keusahawanan. Ni mindset. Ni selalu saya punya partner cakap. Right mindset. Kalau kita tak right mindset, macam mana mindset kita nak pergi kepada bawa Ferrari? Ini ceritanya. Lepas tu bawa ke mana? Satu tahap usahawan, jutawan. Duniawi, ukhrawi. Ini dia. Dan faktor-faktor yang mendorong kejayaan tim kita ni tadi, apa faktornya? Ada faktornya. Faktor-faktornya ialah apa? Brand Ikhtisas. Ya, ini Ikhtisas ni peneraju pembangunan usahawan Takaful Bumi Putra yang pertama di Malaysia, keduanya sistem remunerasi yang mantap, adil dan saksama serta berurusan apa itu sistem remunerasi. Sistem remunerasi bukan material yang tidak ditawarkan. Ni saya baca ni, nanti saya akan huraikan. Yang ditawarkan mana-mana syarikat. Yang keempat, sistem remunerasi berasaskan merit. 5, sistem latihan yang berterusan dan sistematik. 6, coaching dan mentoring seumur hidup. 7, bimbingan seumur hidup. Body system. Dan 8, sistem rekrutmen berterusan. Ini, tuan-tuan, dekat Ikhtisas ni yang ada ni. Nanti tuan-tuan akan jumpa. Kan? You dah dapat you punya long lastingnya income. Ada dekat sini tadi. Ramai yang tak tahu. Kan? Beberapa faktor yang mendorong kejayaan tim anda, pasukan anda. Nama pasukan anda apa? Kalau ABC, tim ABC lah yang akan didorong untuk menjadi hebat. Sebab tu tuan-tuan ingat, daftar kita di SSM, jangan negatif. Apalah ni, niaga sikit-sikit dulu nak ada SSM, daftar dengan bank pun nak current account. Kita dah nampak jauh dah. Kena ingat pengalaman kita 200 tahun. Pengalaman yang baru nak masuk ni kadang-kadang sejarah hebat pun belum lagi. Nak cakap hebat ni, buktikan ada sijil. Nah, tu baru ni, jempol. Alright. Okey, brand Ikhtisas menuju pembangunan usahawan Takaful yang holistik. Ya, ini konsep rakan niaga. Anda memiliki lesen perniagaan Takaful melalui kolaborasi dengan Ikhtisas. Ikhtisas RN, rakan niaga, bos. Apa ni bos? Business Owner Synergy System. Business Owner Synergy System. Diiktiraf oleh siapa?
oleh Takaful Ikhlas. Bila? 15 bulan 2019. Melalui apa? Melalui perjanjian seumur hidup corporate agency leader. Dan yang keduanya, peluang memiliki saham Ikhtisas di masa hadapan. Boleh tak? Boleh. Buat kerja betul-betul. Ini ada ni. Ini bukan ini kontrak ni tuan-tuan. Bukannya suka-suka tulis. Boleh tak tuan-tuan memiliki saham Ikhtisas? Boleh. Kita bukan kejam. Termasuk dalam kontrak managing director, MD. Jadi siapa-siapa yang belum beli MD tu, yang AD yang dengar ni, you menggelitik lah sikit, ada vibrate nak pergi MD, buat kerja punya kuat betul-betul. Right mindset. Ingat tu, kan, pada PKP ni, COVID ni mengajar kita sebenarnya. Banyak pengajaran yang kita kena belajar. Ramai orang yang negatif, susahlah bos, nak niaga susahlah bos, tapi orang yang positif, senang bos. Sekarang PKP tak payah jumpa orang bos. Tapi kan jumpa apa? Jumpa dekat depan, ngadap dekat depan laptop je bos. Dekat handphone macam ini je bos. Ini. Bayangkan tuan-tuan, orang berjaya dengan orang yang tak berjaya, cakapnya lain. Orang berjaya ni, cakapnya sentiasa positif. Cakap orang yang tak nak berjaya, selalu negatif. Dalam negatif, bawa rakan-rakan yang lain menjadi negatif. Dipanggil energy sucker. Bukan energy giver. Jadi, mana yang lebih bagus? Menjadi seorang yang energy giver ataupun orang yang menjadi energy sucker? Jadilah yang giver. Islam pun tuntut tu. Ya. Brand Ikhtisas, peneraju pembangunan usahawan holistik. Ada website Ikhtisas kita. Ada agent portal, HQ, ada Anchor Boss. Semua support kita. Kan? Betul? Lapis, ada apa lagi? Ada rakan niaga, personal punya website. Selalu you ada dekat WhatsApp tu, junior tu. Saya suka junior tu. Saya suka. Pasal apa? Nama dia Raudah tu saya dalam kepala saya. Saya nak jumpa satu hari Raudah ni. Macam mana orang dia? Hebat. Oi, dia pantang dicabar. Maliki, pantang dicabar. Saya suka orang macam itu. Dekat Ikhtisas sebenarnya, dia nak melahirkan individu yang apa tadi? Individu yang hebat tu tadi. Itulah ciri-cirinya. Bayangkan kalau 1,000 orang ada macam itu. Ferrari tu, enjin tu boleh modify lagi lah. Berlesup dia boleh lari. InsyaAllah. Ya. Okey, seterusnya, brand Ikhtisas, peneraju pembangunan usahawan holistik. Tengok muka Cik Husaini kita tu. Tengok. Ini orang kuat kita ni. Selalu Cik Husaini tolong buat ni. Memang dia tak pernah tak tolong. Dengan kita punya CEO kita. Mana ada kita punya top management dekat satu-satu company ni turun padang. Ajar orang, ajar konsep. Ajar konsep takaful ni pun tak nak orang dengar. Rakan-rakan yang ni mesti degil lagi. Pakai lagi konsep-konsep takaful, yang konsep-konsep insurans. Bukan tak boleh, tuan-tuan. Memang tak boleh. Kamu jual, kamu cerita tentang takaful. Macam mana kamu buat pendekatan penjualan melalui cara insurans? Ia beza. CEO bagi. Terangkan, tetap juga cerita pasal terpulanglah. Tak apa, lepas ni nanti kita akan betulkan. InsyaAllah. Okay, next. Apa ni? Ni. Kita ada POI. Dia tanya, POI tu apa, bos? POI tu power of apa? Istiqomah. Power of istiqomah. M4 tu apa? M4 tu tadi yang kita punya, yang 3 benda tadi tu. Bawa kes 4. 1 rekrut. Settle. Lepas tu kita masuk lagi. Tengok pemenangnya. Nurul Ashikin binti Mat Amin. Lihat tepuk tangan. Tak apa. Saya dengar. 5 kes 1 rekrut. Siapa lagi? Nur Azrin. Nazri. 5 kes 1 rekrutmen. Lepas tu Muhammad Fauzi bin Suhaimi. Ni saya kenal ni. Saya sangat suka ni. Pergi tempat dia makan, macam-macam makan. Kat Ganu kita. 6 kes, 1 rekrut. Dulu, nak cerita pasal POI ni, awal-awal tahun lepas kita buat,
Apa yang cakap? Susah bos. Mana kita boleh buat rekrut, kita boleh buat niaga. Ingat. Apa tu? Bidalan dia kata, Allah bisa tegal, Allah bisa tegal biasa. Sekarang ni, bukankan 6 kes. Fauzi dah kena tinggal lah. Ada yang 12 kes. Hebat. Ada yang 8 kes. Tengok. Ni semua adalah challenge. Kita kena ambil. Ni. Siapa lagi ni? Muhammad Muzaffar. 5 kes. Lepas tu, 2 kes. 2 kes pun kita bagi, tuan-tuan. Yang tak mampu nak buat 4 kes, tak mampu nak buat 6 kes, tak mampu nak buat 7 kes. 2 kes pun kita iktiraf. Memupuk. Dalam iktisas tadi ada konsep memupuk. Bukan kita nak yang hebat saja. Kita memupuk daripada yang belum yang bukan biasa-biasa, yang belum ada biasa, yang biasa-biasa menjadi kepada yang luar biasa. Inilah pemenang-pemenangnya. Ni. Heda ni. Heda ni selalu call saya. Dia tanya, bukan maknanya selalulah. Dia kalau ada masalah dia, hello bos. Dia orang-orang yang hebat ni selalu menyantuni. Menyantuni siapa? Menyantuni orang tua. Saya ni dah berubah, dah tua dah. Jadi, menyantuni orang tua, menyantuni orang yang lebih usia daripada dia. Dia sedar. Dahari, ni Azrul, siapa lagi? Siti Rohayu, Milah bin Wasnin, ni Muhammad Muzaffar bin Sidin. Ini semua mereka-mereka ni yang bakal-bakal mewarnai orang-orang yang hebat dekat iktisas. Dan anda semua yang dengar pun insya-Allah ada peluang. Ini dia. Jadi tuan-tuan, dekat situ kita kena faham dalam perniagaan ni tadi, kita kena tahu bahawa yang kita kejar tadi, maksud saya lost sikit. Bukan lost apa. 2 perkara. 2 perkara. Sekejap saya cari jap. Mana saya nak cakap ni. Lupa pula. Jualan dan juga rekrutmen, Ji. Jualan dan rekrutmen Ya. Bukan. Dia ada 2 benda yang kita non income and dia fikir tentang commission itu. Dia pakai apa tu? Sebenarnya ada 2. Dia ada 2 dalam. Yes. Material and non-material. Yang kita nampak ni, budak-budak kita nampak ni, rakan-rakan yang kita nampak ni, yang material je. Dia cerita. Kan? Material. Betul, ni cerita material ni. Tengok dekat sini. Saya nak tunjukkan dekat sini. Sistem remunerasi yang mantap, adil dan saksama serta berterusan. Kalau kita tengok dekat situ, 6 tahun ni, kita punya commission, tuan-tuan, 110. 110 tu dibagikan dengan commission asas tu 81%. Commission persistency 20%. Bonus produk tradisional 9%. Dan kita ada special ni. Ini special ni, saya tambah petang ni. Special top up. Top up ni tak ada dalam kita punya ni lah. Tapi, bila you buat top up, you akan dapat lah. Selama-lamanya 3%. Kan? Kalau basic, dekat top up, kalau basic dalam 5 tahun, 6 tahun, dia habis. Tapi kat top up dia tak. Selama-lamanya, lo pasti. Kalau salah, tolong betulkan CEO. Tolong. Kan? Lepas tu kita ada survival income. Kan? Survival income campur dengan passion income. So, kena jagalah. Kan? Yang survival income tu kita buat hari-hari, setiap bulan. Lepas tu kita tak jaga pula. Yang kita punya passion income tu. Equal to passive income lah. Dia akan leveraging up to 41%. Ini satu hidup yang boleh diwarisi. Sebab tu tengok dekat sini sebelahnya, incentive recruitment. And tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 ni, 15% ni long last. Tuan-tuan. Itu saja yang ada ni, Itu saja yang ada. Tak faham nanti kita tanya kat kelas. Lepas tu commission overriding, pengarah, agensi AD. Kenapa kita nak suruh dia orang pergi kepada AD? Ini kejarlah 16% ni. Agensi director. Lepas tu commission overriding, pengarah urusan MD. Ada 8% lagi.
Lepas tu commercial overriding melahirkan MD. Ada lagi 2%. Banyak banyak. Kena fahamkan betul-betul baru kita tahu, oh betul ke ni. Lepas tu kita kena lihat betul-betul. Dan yang bestnya recruitment insentif recruitment tadi tuan-tuan, dia tak boleh putus. Ada setengah tempat, satu tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, sampailah tier 7 ke, dia break kat situ. Tapi dekat ini tak putus tuan-tuan. Kan? Sebab tu dulu pernah orang kawan-kawan cakap, kau ni goblok. Aduh, kalau masuk situ, kau besar kecil. Saya diam je. Tak apa. Kan? Tak apa. Tapi tak nampak benda ni. Yang long lasting tu tak nampak. Kerana tak dinampakkan. Bukan tak dinampakkan. Kadang-kadang nampak, dia tak ternampak. Ini yang saya nak jelaskan kat sini. InsyaAllah, kalau nak detail, lepas ni kita detailkan. Ya? Lepas tu, apa tu? Retirement Provident Fund. Bermula daripada mana? Ada. SEP dah ada dah. Susah kena dapat SEP, senang aja. 30,000 FYAC, naik pangkat kepada FY, kepada SEP. Tapi jangan silap. Maintenance of contract, bos. Saya punya maintenance of contract, kita kenapa kena buat FYC, bos? Habis kan nak apa? Kan nak FYAC? Boleh? Kalau nak FYAC, lagi bingung kita. Sebenarnya kita memudahkan untuk FYC itu spill off yang lepas tu, dia masuk FYC. Tapi kalau kadang-kadang saya punya kawan-kawan lah, dia kata, bos ni, apa ni? Oh, rupanya gitu, bos. Yes. Nah, jadi AD, SEP dan MD. Sehingga 3.5% produksi kumpulan tahunan, sehinggalah 0.6%. Bergantung kepada kita punya dalam keadaan bisnes kita. Lepas tu AOM, BDE, BDYE. Kan? Kalau kita dapat achieve 61 juta, boleh dapat berapa, bos? Dapat 60,000 lah. Habis AD kena buat 60, 10, sehingga berapa tu? AD kena buat 60,000. 60,000 dapat 10,000. SCP pun ada juga. Buat 30,000 dapat 5,000. Ini untuk tahun lepas tahun selepas tahun bisnes. InsyaAllah tahun depan kita dah dapat rasa ni. Sebab tu kita push you all untuk pastikan setiap rakan niaga yang ada di bawah kelolaan tuan-tuan dan puan-puan semua, minimum mesti buat 30,000. 30,000. Paling-paling tidak pun, bagi saya paling-paling tidak pun, you kena buatlah di antaranya setahun tadi, minimum 50 kes jualan. Minimum 50 kes jualan. Alright? Jadi sistem remunerasi yang bukan material ni apa pula? Tengok kat sini. Kita bagi medical card, tuan-tuan. Saya baru tanya tadi dengan sahabat saya. Saudara Tuan Haji Dahari. Dah dapat dah belum? Dah, bos. Dapat apa? Dapat surat dah. Ongoing tu. Sahabat kita yang berusia, umur nak dekat 60 lebih tahun, kita bayar RM350 tau, bos. RM350 untuk sebulan DP medical card AD. You kena ingat ni. Oh, Dari, kau baru boleh masuk Alright, tak apa. So, medical card kita bagi. So, nak dapat tu, you kena file lah. Business, lawan the business. Okey, kita ada pelindungan takaful kematian berkelompok. Berapa? MD 80K, AD 40K, EP, SEP 10. Okey. Pelindungan takaful kemalangan berkelompok, kita pun ada. MD, AD, SEP 50K. Dan takaful kemalangan individu dan keluarga, MD 300K, suami isteri dan anak-anak mana ada. Saya nak tanya, dia orang bagi, saya bukan cakap apa lah, saya tengok ni kan, okey lah. Kita punya mesra alam lah. You dah berada dekat satu tempat yang betul lah, tuan-tuan dan puan-puan. Betul, saya cakap. Dan saya dah 20 lebih tahun lah berada dalam industri ni. Kan? Tuan-tuan fikir saya suka-suka nak tinggalkan saya punya tu nak pergi, tak ada.
Tuan-tuan ingat, tuan-tuan dengan asalan saya partner tu boleh tahu. Inilah tempat kita dan untuk kita nak membimbing rakan-rakan niaga kita, tuan-tuan. 70% tuan-tuan. Kalau kita tengok 70% apa? 70% kan, peratusan itu kalau kita tengok penghasilan rakan-rakan niaga ataupun ejen-ejen kita dalam industri ini, rata-rata boleh buat sale paling kuat di antara 20,000 sampai 45,000. Itu 70%. Nak pergi mana budak-budak ni? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Masuk tahun kedua dia buat benda yang sama juga. Pasal dia tak boleh push dia punya limit lagi dah. Manusia ni ada setengahnya memang ada kekuatan dia sendiri. Dan manusia ni ada setengahnya dibagi kekuatan dia memang tak boleh capai. Tetapi dia kena memilih. Kerana dalam nak menjadi orang yang betul hebat ni tadi, kan? Dia pertama sekali dia kena bebas. Dia mesti nak mencari kebebasan keuangan. Dia mesti nak cari kebebasan keuangan. Macam mana nak cari kebebasan keuangan? Macam mana nak cari kebebasan masa? Dan macam mana nak mencari kebebasan memilih? Ini kena belajar. Tu pengalaman dengan Sifu Tuan Haji Amran. Itu belajar kat situ. Sebab tu saya cakap dekat Itisaf ni banyak kepakarannya. Kau nak main sahab? Pergi belajar dengan Asalam. Pergi belajar dengan Sarul. Pergi belajarlah bawa kitab buku. Nak untung 9 minit 2,000, belajar dengan dia. Tapi nak ada tu, sebelum nak pergi belajar tu, nak pastikan you punya duit banyak. Kalau duit income baru 1,000, 2,000, macam mana nak main? Tak boleh. Dipanggil passive income. Nak dapatkan passive income tadi, you mesti berada dekat Itisaf dulu. Jadikanlah you punya income minimum setidak-tidaknya pun dengan keluarga yang ada selena sekarang ni, minimum pun mesti nak ada 7, 8, 9, 10 ribu. Itu minimum. You kena fight. So kena buatlah. Macam mana nak dapatkan 10 ribu? Melalui penjualan sendiri, personal ataupun cara kumpulan. Boleh pilih. Itu nama kebebasan memilih. Dekat Itisaf sahaja yang ada kebebasan memilih. Pasal ianya mudah. Simple, easy, effective, duplicable. Memang dah ada tu. Jadi tekak saya pun dapat dah rasa macam kering lah. Kita buat Q&A lepas ni. Okay, kita tengok. Okay, sistem donasi yang bukan material. Apa lagi? Lancung pergi Scotland. Berapa? 20 kes je weh. 90,000 FYAC. Nak kira FYAC kalau 90,000 berapa? Aku tak ada kalkulator ni. Kan? Berapa kes? Tu dah 24 kes tu. 2,400. Lepas tu pergi umrah Kazakhstan. Berapa? 24 kes je. Siapa yang tak boleh buat ni? Sebab itu saya cakap. Bila you berada dekat landasan bisnes ini, you kena sentiasa bercampur dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang boleh memberi aura positif pada kamu. Jangan hampiri, tolong jangan hampiri mereka-mereka yang negatif. Kerana orang-orang yang negatif, dia cakap, banyak tu 24 kes. Dia cakap itu. Dia sentiasa otak tu dipusingkan. Bagi saya tak ada masalah. Kan? Saya cakap dengan dia orang, berapa satu bulan yang kes baru ni? Dia kata umur 40 tahun, 50 tahun, 800 bos. Bagus lah. Cepat kau buat. Kita belum buat lagi tuan-tuan. Mahal bos. Jangan mindset kita letakkan yang mahal dulu. Buat kerja dulu. Buat study case dulu. Jumpa orang yang betul dulu. Bayangkan kalau satu kes 500, kalau cuma 10 kes, berapa income kau dapat? Boleh tak untuk pergi? Ini ceritanya. Saya ni kalau cakap memang tu dah saya cakap tak boleh berhenti tu. Sebab tu saya berbantu tadi. Alright. Dan sistem imunasi lagi. Apa? Yang bukan material. 3 buah biji kereta BMW. Untuk dibawa pulang. Dapat bayaran pendaulat. Ini tak cover kelas lagi ni. Kan? Tak cover kelas ke Itisaf lagi? Saya pun confused. Alright. Sistem imunasi yang berterusan berasas merit dia tambahan pendapatan sehingga 15%. Apa dia? Potensi tambah pendapatan. Berapa? 2 kes je, Istiqomah 2 kes 3,900.
7,841 satu rekrut. Yang ini pun kalau kita tak boleh buat, tak tahu dah. Saya dulu, tuan-tuan, kan, bos saya lama masa saya buat sale personal kan, saya tak ada cerita apa pun, tak ada nak bagi macam, tapi bos saya memang, Tuan Haji Misbah tu memang dia memang melahirkan insan yang macam saya lah. Memang banyak yang insan-insan hebat. Dan didikan dia memang, saya sampai sekarang respect kat dia. Dan saya sayang dia, saya respect dia. Dan anda pun kena respect lah dengan guru-guru anda. Kan? Kerana kita kena meraihkan dia. Walaupun kita dah tahu, walaupun kita lebih pandai daripada dia, tak salah kalau kita meraihkan, tak apa. Ya bos, okey. Okey, orang pun suka. Ini tak. Dan kita ikut nafsu syaitan kita. Power of recruitment RN baru pun kita bagi. Ini yang dinamakan, apa dia? Remunerasi yang berasaskan merit. Lagi apa? Banyak lagi. Sistem latihan yang berterusan dan sistematik. Ada. Kita buat dream chaser, tuan-tuan. Masing-masing. Saya nak, tapi betul. Lepas buat iltizam, lepas buat impian, COVID pun datang. Itu yang kita kena berhati-hati. Kerana rezeki, jodoh, maut ni tadi, ada 4 perkara yang Allah sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Apa dia? Jodoh tak tahu. Rezeki pun tak tahu. Mati pun tak tahu, musibah pun tak tahu. Sebab tu akhirnya, bila dah 4-4 dia tak tahu, kita bagilah dulu. Salah satu daripada jenis lah. Yang boleh membantu kita, dekat mana? Inilah di konsep takaful. Cik dah tahu belum konsep takaful ni? Takaful yang boleh membantu sekiranya berlaku sesuatu. Ini dream chaser dekat mana ni? Ini dekat Batu Pat dengan dekat, saya rasa ni dekat Seremban, Bangi. Dan kita buat dream chaser ni walaupun lewat sedikit. Lepas tu 5 sistem yang berterusan, yakni bos yang sekarang ni lah. Kita buka. Dulu tuan-tuan, kita dah lalui lah. Buat BOP ni dekat KFC lah, dekat mana-mana lah kita buat. Kita buat. Dan orang cakap tak boleh buat. Tak buat. Kita mengalah tu tidak. Tapi akhirnya Alhamdulillah, apa yang Allah bagikan musibah ni tadi, COVID-19 tadi, Alhamdulillah tengok. Saya ni old school tuan-tuan. Nak buka ni, nak cerita ni cerita jujur daripada saya. Daripada satu hari ke satu hari saya tolak. Saya tak nak. Bukannya apa, saya takut. Takut ada, segan ada, macam-macam menghantui kat saya. Walaupun dah tua ni, saya nak pergi live ni, perasaan saya tu, boleh ke aku cakap ni? Boleh ke? Tuan-tuan tahu tak, daripada pagi sampai petang tau. Pagi dah sampai kat pejabat. Saya buat slide, tengok boleh tak boleh. Lepas tu dalam nak pergi send balik kepada CEO tadi kan, nak bagi ni. Saya punya anchor boss, konon bukan konon, terdelete tuan-tuan. Aduh, aku cakap, habis masak be. Aku nangis, aku rasa lepas ni akan pergi present lah. Tapi dia punya kecekapan tu saya respect lah. Anchor boss saya. Bos tenang. Dia boleh tenangkan saya. Bos tenang bos. Tak apa. Kita tetap dia cari. Dapat. Alhamdulillah. Pasal niat kita baik. Niat kita baik. Untuk usahawan, muda program. Lagi apa? Tengok. Banyak lagi lah. Latihan yang berterusan dan sistematik. Ni CEO ajar ni. Yang saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan niaga. Terutamanya yang rakan-rakan niaga baru. CEO ni ada buat satu slide presentation yang berasaskan konsep takaful. Saya lebih suka untuk you all, anda-anda semua untuk memahaminya. Bawa sama-sama, dihadamkan supaya kita dekat Iktisaf ni, kita punya presentation, saya dah bagi tahu pada Cik Syarul, kita same language. Satu idea. Satu impian, satu matlamat. Cakap pun sama. Begitulah.
Bila kita presentation daripada, ni mana ikhtisas? Presentation ni beza tuan-tuan. Kita nak macam itu. InsyaAllah, doakan. Pasal kita ni, kalau dalam orang baru lahirkan anak, dia baru setahun lebih. You tahu tak macam mana kalau anak bayi setahun lebih? Cucu saya setahun lebih, belum jalan lagi tuan-tuan. Mesti pimpin. Mesti dipimpin. Kita doa sama-sama. Ikhtisas lagi 3-4 tahun, dia mengaum. InsyaAllah. Sistem latihan dan berterusan dan sistematik. Tengok. Kita ada daripada moderator kita, penceramah kita, Ustaz Wan Jamizan. Yang mana Takaful Ikhlas ni memang dia sentiasa support kita. Support lah. Kan? Lepas tu juga daripada internal punya kepakaran. Terutamanya tengok macam kita punya YB Baziha. Dia ni hebat tuan-tuan. Saya segan dengan dia. Dia ni orang yang hebat. Okey. Seterusnya sistem latihan dan berterusan sistematik. Samalah semua simulasi penggunaan Jom Malaysia. Banyaklah yang kita boleh dapat. Ni coaching dan mentoring seumur hidup. Managing Director dan Engineer Director perjumpaan kita. Ni kita sentiasa lakukanlah perjumpaan-perjumpaan sedemikian. Untuk apa? Untuk mengeratkan kita, untuk menanam benih semangat-semangat kita yang hebat. Bila semangat-semangat itu tinggi, tembok pun boleh pecah. Tembok yang tinggi tadi, tembok yang tebal-tebal tu, semangat kita tinggi, kita boleh pecahkan insyaAllah. Tapi kalau semangat kita lembik, bukankan tembok, sapu kita tak boleh tombangkan. Okey? Bimbingan seumur hidup, body system, ini EP Junior. Junior kita pun ada sharing. Lepas tak silap saya, hari Jumaat. Tak silap, betul kan Cik Sarul? Hari Jumaat. Dia. Jadi saya nak buka lah kepada pertanyaan-pertanyaan ni. Kepada saya lah. Kejayaan ni hanya boleh dicapai apabila anda mentransformasikan diri individu yang biasa kepada luar biasa. Ajakkan minda keusahawanan ke satu tahap yang paling optimum. Follow trendsetter yakni dekat ikhtisas. Saya berazam dan pasti memiliki pendapatan minimum 1 juta melalui kerja berjamaah dan berkumpulan. InsyaAllah tuan-tuan, saya baru sebut 1 juta ni, kan? Saya dah hello-hello je kan kita punya rakan BOB semua. Kita ni tak silap saya, closing kita sebulannya, tak silap saya. Kalau silap nanti tolong CEO betulkan. Dah cecah 1 juta lah tuan. Ya betul. Dah cecah 1 juta. 1 juta. 1 bulan. Million Ringgit agensi nak capai 1 juta ni 12 bulan tuan-tuan. Ini kita boleh buat insya-Allah. Kita doa sama-sama, jangan sombong, jangan nyalahkan orang lain. Kita nak belajar insya-Allah. Jadi itulah pesan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tuan Haji Mat Shah penceramah kita pada malam ini. Jadi kita boleh buka soalan juga kepada mana-mana rakan niaga yang ingin bertanya dan juga kepada rakan niaga baru yang ingin bertanya kepada beliau. Boleh nanti kalau ingin bertanya terus sama ada dengan menekan button unmute untuk bertanya terus ataupun boleh juga masukkan dekat dalam chat room ya. Chat room di dalam Zoom ataupun chat room di dalam live telecast YouTube. Kita boleh tanya kepada Tuan Haji kalau dia boleh bantu rakan niaga kita untuk menapak ke peringkat yang boleh lebih tinggi sebenarnya, insyaAllah. Saya buka kepada rakan niaga semua kalau sekiranya ada soalan-soalan untuk Tuan Haji Mat Shah. Silakan. Kalau tak ada, saya mula dululah Haji. Saya mula dulu. Haji dah orang kata menghadapi
orang kata fasa-fasa tertentu dekat dalam industri takaful ni. Dari sudut perbandingan antara sistem yang lama yang Tuan Haji pernah tubuhi dengan sistem di Iktisad ni, macam mana ya, boleh tak Tuan Haji ceritalah kan, kan macam mana Tuan Haji boleh kan, kan antara sistem lama dengan yang sistem yang baru ni, apa kelebihan dia, apa yang menariknya sebenarnya, yang daripada hati Tuan Haji sendirilah, hati nurani. Dua-duanya okey. Sistem ni dua-duanya okey, tapi dia tidak bila yang okey ni mesti ada yang okey lagi sikit lah dia tu. Dia tak. Sistem yang ada lama tu okey, saya tidak nafi. Pasal saya lahir daripada situ. Tetapi bila kita berada dekat situ, nampak tak tadi tuan-tuan yang saya tunjukkan gambar-gambar tadi? Pusing balik gambar-gambar saya, tolong pusing balik gambar yang trainer tadi. Saya nak tunjukkan ini realistik. Ini berlaku ni. Bukan saya buka cerita dongeng-dongeng. Buka balik. Siapa yang ada kat situ tu? Semua rakan-rakan saya yang masa tu adalah top gam semua. Ni. Yang Lagi belakang lagi. Ya. Ini semua kawan-kawan saya ni. Lagi belakang. Lagi. Ini semua ni, tengok wajah-wajah yang ceria dia orang. Ini ada lagi ni, yang lain. Ini ada lagi. Yang tadi, yang banyak-banyak tadi. Kalau tuan-tuan tengok kat situ, ramai sekarang yang dah tak ada dalam industri, tahu saya cerita. Dalam industri. Ramai yang dah tak ada. Ini sebahagian yang dipilih oleh Takaful Ikhlas untuk jadi trainer-trainer pada ketika itu. Dan ramai lagi yang tak dipilih dan ramai lagi yang tak ada. Saya masuk daripada tahun berapa kan? Pada ketika itu ramai yang hebat-hebat kan. Dan akhirnya banyak yang syahid dan dia syahid tu maksud saya syahid yang dia kalau tak ditinggalkan oleh company, dia tinggalkan company. Dia pergi cari solution lain. Kenapa itu? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan begitu? Kekecewaan, tuan-tuan. Kekecewaan. Kita dibimbing, macam saya sendiri selalu bercakap kan, kita dibimbing dan akhirnya bila kita lepas dibimbing tadi tak berjaya kan. Sebab itu yang saya bagi tahu tadi. Yang dekat Iktisad yang 16% tu, long lasting tu. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada itu, tak ada. 16% ni bukan sikit tau. Banyak. Leverage. L1, L2, L3, L4. Anak dia lagi. You akan still dapat. Kalau tak percaya, tanya CEO saya rasa betul ke salah, Syarul? Ya. Memang ada dalam kontrak. Dalam kontrak. Sebab tu dalam perlembagaan kita ada perundangan. Tengok betul-betul. Bukannya suka-suka kita nak masuk, tak. Itu yang jawapan yang saya nak bagi tadi, Cik Syarul. Sebab tu kita kena open-minded, tengok dulu, jangan dengar orang cakap. Banyak yang kita gagal ni, yang tombang kerajaan, yang kita terbalikkan kerajaan, pasal dengar orang cakap. Ini cerita yang betul. Lepas tu bila dah tombang, contohnya, yang berlaku ni kan, ni cerita pasal apa? Yang, ni cerita politik pula, pasal saya politik kan. Okey, next. Okey, ada soalan seterusnya daripada Puan Hanifah daripada Senai. Dia ni ada tanya, Tuan Haji dulu pernah kerja kilang kan? Satunya, apa yang menyebabkan Tuan Haji berhijrah ke menjalankan tugas-tugas dekat dalam industri takaful ni? Dan juga apa petua sebenarnya, sebab kadang-kadang kita ada juga kawan-kawan kita yang kerja kilang ni kan, macam Tuan Haji, Cik Saini dulu kan, nak ajak mereka join kita ni, buat sama-sama takaful. Boleh bagi petua sikit lah, dan kenapa agaknya berhijrah daripada industri perkilangan kepada industri takaful ni? Jawapan dia kena tanya pada diri tu sendiri. Dia happy tak kerja dekat kilang? Tu je. Kalau dia happy kerja dekat kilang dan dia happy dengan kerjanya, dan dia happy dengan pendapatan yang diterimanya, okey lah. Tak payah nak hijrah. Tapi saya lain.
Saya tak happy kerana saya ditinggalkan, tadi kan saya cakap, ditinggalkan usia saya 18 tahun oleh bapa saya. Saya mengambil alih kepimpinan keluarga saya pada usia yang muda. Everything saya belajar sendiri dan belajar. Dan saya yang menjaga mak saya, dan saya, ini cerita satu ketika tu, rumah saya ni, rumah papan. Bilik mak saya ni, saya panggil kawan saya untuk buat renovate untuk bilik mak saya je. Pasal saya nak bagi keselesaan pada mak saya. Tetapi pada ketika itu, kawan saya cakap, dia panggil saya mak lah. Mak, tak boleh mak, dia kata. Kenapa? Ini atas kain tu ada gelegar tau. Gelegar ni dah jatuh dah. Tuan-tuan, saya masa tu tak ada duit tau. Duit saya tak banyak, ada duit tapi tak banyak. Untuk buat rumah tak boleh. Saya cakap, macam mana Saya fikir, tak apalah cakap. Kalau daripada mak, tapi saya tak cakap mak saya lah. Kan? Daripada mak saya aku kena kayu gelegar tu, kan? Masya Allah, kan? Saya panggil dia buka, tuan-tuan, akhirnya, bukan rumah yang depan, yang belakang. Saya punya rumah ada banyak kali buat renovation. Cash saya buat. Pakai duit tunai, tak hutang-hutang. Dan salah satu daripadanya ialah saya nak menyenangkan mak saya. Mak saya, keluarga saya nak kena senang lah. Bukan saya, bapa saya tinggalkan saya susah, tak. Saya senang juga. Tapi saya nak lebih senang. Macam itulah. Kan? Ada tak kawan-kawan Haji Mungkin, yang join takaful daripada industri perkilangan ni? Macam mana Haji ajak dia orang join? tapi Rosmi tu. Okey. Rosmi tu, Ayu tu orang-orang yang kat satu kerja, satu main satu. Dulu saya main takraw. Rosmi tu killer maut. Saya tekong. Macam itulah. Kita bawa kawan-kawan kita. Kita bina kepercayaan. Bos saya cakap dulu, kau buat je kerja ni. Besok, kau lalu pun orang cakap, oh dia tu orang buat apa? Dia tu buat apa Dia tu buat takaf. Masa tu dia tak cakap takaful. Itu orang insurans lah dia kata. Bos saya cakap macam tu. You kena bina nama you. Kan? Tapi sebelum nak bina nama ni, jangan berangan. Kena berangan dulu. Jangan berangan kuat. Kerja kuat. Berangan datang kemudian, tak apa. Kerja kuat dulu. Fokus dulu. Kan? Lepas tu, pernah dengar tak cerita katak pekak? Kan? Ada segerombolan katak ni, tuan-tuan. Kan? Dia ni ada pertandingan tau. Pertandingan naik tower. Jadi, dia cakap lah, okey, siapa yang dapat naik tower ni, dia kata, maka dia akan jadi juahan lah. Dia akan boleh bawa kereta Mercedes. Tak? Jadi masing-masing ni berlumba, tuan-tuan. Tower tu 3 tingkat. Tiga tingkat tu maksudnya dia ada macam step 1, step 2, step tinggi. Kan? Tetapi dalam perjalanan tu, masing-masing setiap katak ni ada yang jatuh. Bila jatuh, katak tu cakap, tak boleh, licin, susah. Bila katak yang dengar cakap susah tu, dia pun jatuh, tuan-tuan. Akhirnya, ada satu katak. Engkau cakap susah ke, engkau cakap apa ke, dia tetap naik. Dia turun, dia jadi Johan masa tu. Masa ketika dia nak ambil kereta Mercedes tu, kan, press pun datanglah tanya, TV3 tanya, macam mana kejayaan yang, katak tu tak jawab. Cek, katak tu pekak. Tapi boleh dapat jadi juara. Jadi kesimpulannya, nak jadi juara tadi, kena pekatkan telinga. Pasal unsur negatif tu banyak yang datang. Kadang-kadang datang daripada kawan kita. Kadang-kadang datang daripada keluarga kita. Keluarga lagi teruk. Tapi mak saya, arwah mak saya cakap, mak, aku nak berhenti kerja, nak buat insurans. Mak saya cakap apa? Mak doakan, tapi sembahyang jangan tinggal. Itu je. Mak doakan, sembahyang jangan tinggal. Okay. Saya buat lah. Dan apa-apa juga pun memang untuk mak. Untuk bapa, untuk ayah, untuk... Sampai sekarang ni pun kenalah buat. Walaupun mak kita tak ada, kita nak dapat macam mana? Ustaz ajar, dia kata apa? Banyakkan sedekah. Niatkan sedekah tu kepada mak bapak kita. Tiap-tiap hari lah.
tiap-tiap hari. Kan? Macam mana bos tiap-tiap hari? Kena buat. Itu salah satu daripada yang bagi rezeki ni Allah. Ya, insya-Allah. Okay, mungkin juga menjawab soalan yang sama daripada Puan Amy tu. Dia ada tanya macam mana nak start takaful kalau sekiranya kita student. Banyak yang telah dijawab oleh Haji tadi. Mungkin boleh tambah sikit Haji. Kalau student ni memang hebat Ya. Kalau student ni engkau nak pergi tempat lain rugi, engkau pergi tisas tak rugi. Tak rugi. Pasal apa tau? Pertama sekali dekat itisas ni tadi, kita akan ajar dia, ni satu level lagi lah yang kau kena belajar budak student ni kan. Budak student ni dia selalunya keinginan dia nak jadi kaya ni besar tau. Macam mana kau nak jadi kaya? Sebelum kau nak jadi kaya, engkau kena cari banyak duit. Lepas tu mencari duit tadi bukannya engkau kena kerja kuat macam kita jual tak. Kita kena smart juga. Dalam work hard tadi ada smart ni. Dekat mana? Dekat recruitment. 41%. 41%, 100%. Berapa jumlahnya? 100 lebih tu, 150 lebih persen tu. Lepas tu pula, dia tak ada diskriminasi. Tidak ada ikatan apa? Ikatan term tak ada. Kau nak naik pangkat ni, mesti nak setahun. Mesti nak 2 tahun. Tak ada. Dekat itisas tak ada. Kau per sebulan tu kalau kau boleh score. Family ni. You punya sales cycle tadi, boleh support you untuk beli takaful. Bulan tu juga kau akan dapat recruitment incentive. Hebat tak hebat? Sebab tu kita kena war-warkan dengan kita punya especially budak-budak yang universiti ni. Nah, pasal budak universiti ni dia otaknya dia pandai. Tapi syaratnya ingat, budak-budak universiti pun kadang-kadang bila pandai dia berpandai-pandai. Dia banyak. Bila berpandai-pandai tu dia banyak buat banding tu lain ni yang Okay, Haji. Ada soalan lain daripada Puan Farah Adilah ni. Dulu Ketua Haji pernah buat kerja konvensional kan, conventional insurance. Kemudian Haji berhijrah ke takaful. Sudah pasti income konvensional tu akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi macam mana persediaan Haji tu? Ya Allah, tuan-tuan. Itulah kadang-kadang bila kita ni dipilih oleh Allah SWT. And saya rasa pun tu adalah daripada mak bapak saya punya doa. Mak bapak ni kan suruh doa, mendoakan anak dan dapat rezeki yang halal. Saya masa tu, sebelum saya berada dekat takaful ni, saya sebenarnya musuh dengan takaful ni. Sikit-sikit cakap Arab. Pening saya. Kan? Jadi, kita orang jahil ni, bila orang jahil ni, kita kena belajar sebenarnya. Bila saya dah start belajar, saya belajar betul-betul tahu bahawa insurans tadi hukumnya duit yang diniagakan tadi tidak sah daripada segitu, dan duit tu saya tak nak makan untuk keluarga saya. Saya tinggalkan insurans tu dengan masa tu income saya RM6,000. Back to zero, tuan-tuan. Saya bulat-bulat masa tu bukannya kuat sangat pun akidah, tapi saya yakin Allah tu ada. Masa tu saya pergi belajar kuliah lah. Masuk menghadiri kelas-kelas agama. Jadi, tak seminggu 2 kali tu saya kena dapat santapan rohani. Jadi santapan rohani tu saya kuat. Jangan takut, dia kata. Saya fikir-fikir tak boleh. Aku kena tinggalkan juga. Dan saya habiskan 5 Mastercard saya. Pasalnya ada soalan tau. Kalau tak, saya pun tak nak buka ni. Betapa peritnya tu tadi. Jadikanlah ia panduan. Jangan diikut macam itu. 5 Mastercard tu tadi, saya guna, tuan-tuan. Untuk beli beras pun saya buka. Tapi saya tak cakap pun dengan mak saya. Tak cakap dengan bapak dia. Dengan mak dia pun saya cakap. Part tu saya bukan kontrol. Kontrol, relax. Kan. Duit tak ada ni. Habis duit dah kena 6. Bila saya join takaful tu, kan, ada satu kita punya RM lah, regional manager datang tengok saya punya borang ada masuk bulan kedua, duit saya 6,000 income pum potong habis. Gila. Tapi tak apalah, saya
Dengan adanya macam itu, kekuatan saya makin kuat. Lagi satu, tuan-tuan. Kalau nak, biasanya orang ni, dia tercabar. Dia tercabar. Tercabarnya apa? Alah, kau mana boleh bikin. Sebab itu, tuan-tuan, saya selalu dekat, kalau you perasan, saya suka yang macam itu, provoke. Saya bagi. Kenapa saya lontarkan RM300 untuk ikut standard presentation CEO? Kenapa? Setakat ni baru ada 6. Dari cakap dengan saya tadi ada 6 orang je. Yang lain mana? Saya nak you pandai. Sampai macam itu. Pandai kasih duit. Pun tak nak. Kan? Itu dorongan dari saya. Pasal saya pernah menerima benda-benda yang macam itu. Jadi sampai sekarang ni masanya untuk saya memberilah. Ada lagi soalan? Tuan Haji, setakat ni belum ada lagi soalan-soalan yang lain. Bagus tak ada. Okey. Kalau tiada apa-apa lagi soalan daripada rakan niaga baru dan juga lama. Ni ada satu soalan juga. Yang lama tak payahlah. Yang lama-lama tu tak payahlah. Yang lama-lama tak payah. Malu je. Okey, Haji. Ya. Tuan Haji Mat Syah lah kepada rakan niaga kita yang lama dan yang baru. Sebelum kita tamatkan program ni kan. Apa janji? Ada mungkin kata-kata penutup daripada Tuan Haji berkait dengan program kita malam ni boleh sampaikan kepada rakan niaga kita. Kalau ginilah, kita ni nak jadi orang hebat ni tadi kan. Pertama sekali, satu yang saya ingat dulu masa saya mula-mula sekali masuk. Dia kata see more people every day. Ingat lagi saya. Dia kena see more people. Setiap hari tu kena jumpa orang. Tuan-tuan, dalam bisnes kan, sepatutnya saya ada pantun tadi. Pantun kita bukan main-main. Ini kita untuk jihad. Jadi saya mendoakan mereka-mereka yang dia punya mindset tu kurang betul, saya doakan untuk dibetulkan. Betulkan, fokus betul-betul fokus. Lepas tu letaklah satu iltizam. Iltizam ni nak berjaya tu yang macam mana? Kejayaan tu janganlah untuk diri kita sendiri. Letakkanlah kejayaan tu untuk pengabdian kedua ibu bapa kita ke, yang boleh mendorong, yang boleh mendesak maruah. Kita ada maruah, tuan-tuan. Itu. Ada maruah. Bila kita miskin ni, bila kita tak ada kaya ni, kita tak ada duit ni, maruah kita jatuh. Maruah kita macam, tak boleh lah. Jadi saya pesan mudah-mudahan, dan akhir kata saya, kita ni ada Allah. Kita ni ada Allah, mengadu dengan dia, apa yang disuruh tu buat. Kalau boleh dapat istiqomah sembahyang awal waktu, lepas tu lakukanlah benda-benda yang sunat tadi. Suka belanja orang, ringan tangan, tolong orang. Kalau tak nak tolong tapi keluar duit tak apa. Walaupun kita ni istiqomah tau. Istiqomah belanja orang tau. Saya cerita ni kan, bila you cakap nak tanya tu, ni satu rahsia yang orang bagi, saya pakai. Kan, saya hari-hari buat kenduri. Untuk siapa? Untuk kedua ibu bapa saya dan kedua ibu bapa mertua saya, untuk guru-guru saya, untuk saudara mara saya. Saya hadiahkan setiap pagi. Balik surau, saya ajak beberapa kawan saya untuk pergi ngeteh, tapi niat saya kenduri. Itu ceritanya. Tak banyak pun. Satu hari duduk baru RM10, RM20 gitu. Jadi saya harap peluang ni ataupun amalan-amalan yang macam tak nampak tu selalunya, tapi buat dengan ikhlas lah. Buat dengan ikhlas. Saya rasa tu je lah. Saya nak bagi kata-kata motivasi ni, nanti motivasi ni biasa 3 hari hilang je. Kan? Okay.
Yang penting you kena sendiri mau ingat. Sendiri mau ingat kata partner saya right mindset. Saya suka tu. Okey. Jadi mudah-mudahan. Okey, terima kasih di atas perkongsian yang cukup hebat pada malam ini ya. Jadi kita pun sudah sampai ke penghujungnya program ini. Kita ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Mat Syah bin Haji Nawawi di atas perkongsian yang mungkin insya-Allah boleh dijadikan satu bentuk inspirasi ya untuk kita berjaya di dalam sistem takaful yang Business Owner Solution System dan juga di ITISAS insya-Allah pada masa hadapan.